Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita akan masuk dalam unit 14, iaitu menangani konflik identiti diri, asas pembentukan personality. Okey, mari kita memahami tajuk ini dahulu ya. Agak panjang, jadi cikgu akan terangkan sedikit ya. Menangani konflik identiti diri. Sebagai seorang remaja seperti kamu, mungkin akan mengalami banyak konflik dalam diri kamu. Jadi dengan menyelesaikan konflik tersebut akan menjadi satu bantuan untuk kamu membentuk personality sendiri. Inilah apa yang akan dibincangkan untuk unit 14. Mari kita lihat ya. Dalam unit ini kita akan belajar tentang apakah itu konflik identiti diri sebagai remaja. Sebagai remaja, apakah yang akan kamu hadapi dan apakah maksudnya konflik itu. Seterusnya adalah faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya konflik identiti diri dalam seorang remaja. Seterusnya, apakah cara mengatasinya. Seterusnya adalah kepentingan. Kenapa penting kita menyelesaikan konflik dalam diri. Seterusnya adalah perasaan apabila berjaya menangani konflik identiti diri sebagai remaja. Apakah perasaan kamu? Okey, seterusnya adalah menyelesaikan konflik identiti diri. Dalam bab ini, dalam unit ini kita akan belajar tentang nilai rasional, nilai harga diri, nilai keberanian, nilai berdikari dan kejujuran. Mari kita lihat sebelum kita membincangkan perkara yang lain, mari kita lihat apakah maksud konflik identiti diri. Konflik identiti diri bermaksud perselisihan atau pertentangan dalam individu seseorang. Mungkin dalam hatinya dia ingin berbuat demikian, mungkin dalam hatinya ada dua pilihan, dia ingin berbuat demikian A dan dia berbuat demikian B. Dia ada satu konflik di dalam. Okey, konflik identiti diri ini boleh terjadi apabila tiada keseimbangan dalam diri seseorang individu. Kita tahu bahawa apa itu keseimbangan. Jarisa, jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Jadi itulah satu yang perlu seimbang dalam diri seseorang supaya kita tidak mengalami konflik identiti diri ya. Jadi kita lihat ya, apakah ciri-ciri remaja yang tidak mengalami konflik identiti dirinya. Siapa saya? Contohnya ciri-cirinya ialah dia pandai mengurus stres, dia tahu menangani stres dengan baik, dia boleh buat sesuatu dalam keadaan tekanan yang sederhana, optimis, sentiasa berfikiran optimis, sentiasa berfikiran positif apabila berlakunya sesuatu masalah. Okey, seterusnya ialah bercita-cita tinggi. Dia ada cita-cita contohnya ingin masuk ke menara gading ataupun universiti, mempunyai satu goal dalam hidupnya. Dia ingin mendapatkan 10A dalam SPM dan seterusnya adalah mempunyai wawasan. Ada goal dalam hidupnya. Ada satu matlamat, contohnya dia ingin menjadi seorang peguam yang berjaya ataupun menjadi seorang pengusaha yang berjaya, menjadi seorang peniaga berjaya, menjadi seorang pengusaha tanaman koko yang berjaya dan sebagainya kan. Okey, seterusnya kita lihat remaja yang selalu mengalami konflik identiti diri ini, ciri-cirinya adalah tidak suka dikongkong, tidak suka mendengar nasihat, mahukan kebebasan, selalu tertekan. Jadi ini kamu perlu juga salin dalam buku kamu ya, supaya ini menjadi satu panduan untuk kamu mendapatkan jawapan. Seterusnya kita lihat ya. Okey, dalam peringkat remaja ini merupakan fasa yang mencabar kerana pelajar ini belum lagi ada identiti yang kukuh dalam diri sendiri. Jadi dalam fasa ini banyak perkara yang perlu kamu buat keputusan dan mungkin akan mempengaruhi
masa depan kamu, kan? Oke, contohnya. Kita memilih untuk aliran apa yang kita akan pelajari. Jadi itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Seterusnya kita lihatnya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi konflik identiti seseorang, ya? Yang pertama, faktor pertama, kita lihat kurang penghayatan agama dan nilai-nilai murni. Kenapa pula faktor ini akan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan konflik? Jika seseorang remaja kurang penghayatan agama dan nilai-nilai murni, mudah terlibat dengan masalah sosial yang boleh merosakkan diri kita. Contohnya, kita akan terlibat dalam kes mencuri, mungkin kita akan terlibat dengan penyalahgunaan dada, kan? Mungkin kita akan terlibat dalam penyalahgunaan alkohol. Kalau kita selalu dekat dengan agama, kita tahu bahwa apakah yang patut dibuat dan apakah yang tidak patut dibuat. Jadi adalah pentingnya untuk mengenal pasti agama masing-masing dan mengikut ataupun membuat apa yang disuruh dan tidak buat apa yang dilarang. Okey, seterusnya yang kedua ialah tidak mempunyai jati diri yang kuat. Okey, apakah huraiannya? Remaja yang tidak mempunyai jati diri dan pendirian yang kuat akan mudah terjerumus dengan konflik identiti diri kerana kegagalan mengawal diri sendiri. Okey, apa maksud di sini? Contohnya, seorang remaja itu dia tahu bahawa merokok itu tidak betul, tetapi apabila dipelawa berkali-kali ataupun dicabar oleh rakannya untuk mengambil dada, contohnya dia tahu bahawa dada itu tidak baik, tetapi sebab atas pelawaan oleh kawan, kan? Jadi dia akan ikutlah pelawaan kawan-kawan kerana tidak mahu disisihkan oleh kawan-kawan, dia tidak mahu ditinggalkan oleh kawan-kawan. Jadi akan membuat sesuatu yang salah, mungkin akan mengancam kesihatan diri itu, kan? Jadi kita mestilah teguh dengan pendirian diri, ya. Kita harus tahu bahawa seseorang kawan yang baik tidak akan mempelawa kita untuk membuat sesuatu yang tidak baik. Sebaliknya, menggalakkan kita untuk berusaha dalam pelajaran dan sentiasa menolong orang lain. Okey, seterusnya kita lihat faktor yang ketiga, iaitu perasaan ingin mencuba, ya. Perasaan ingin mencuba dan ingin tahu yang tinggi dalam dirinya. Contohnya, remaja sememangnya mempunyai keinginan untuk mencuba sesuatu yang baharu sehingga boleh melanggar etika dan norma hidup. Contohnya, ada kawan yang mempelawa kita untuk menghisap dada. Jadi kita pernah mencuba dada tersebut. Jadi kita pun mengikut ataupun kita menerima cabaran kawan-kawan tersebut. Ini adalah sangat tidak baik. Sepatutnya kita tahu sesuatu itu tidak baik, jadi kita jangan cuba. Seterusnya kita lihat selalu berasa tertekan. Ada pelajar atau remaja yang lebih cenderung untuk mengalami tekanan ataupun stres, tetapi kita tahu bahawa jika kita stres, kita mesti mencari cara untuk menghilangkan stres kita. Contohnya mendengar muzik, melancong, memberitahu orang tua kita, sharing dengan kawan. Jangan mudah berasa stres kenapa seseorang itu akan berasa stres? Kerana dia tidak bertindak. Okey. Kenapa dia berasa stres? Kerana dia kekurangan ilmu tentang sesuatu. Kenapa kamu stres semasa exam? Kerana kamu kurang bersedia. Kamu tidak mengulang kaji pelajaran. Jadi kamu stres. Bagi seseorang remaja ataupun pelajar yang telah bersedia untuk menghadapi peperiksaan ini, dia tidak akan berasa
tertekan atau stres lagi sebab dia telah bersedia. Yang kedua, kenapa mudah berasa stres? Kerana berasa banyak perkara yang belum diselesaikan. Jadi perlu menyusun apakah perkara yang perlu dilakukan dahulu mengikut kecemasan perkara tersebut. Selesaikan masalah ataupun kerja yang perlu dihantar. Dan seterusnya barulah kita membuat kerja yang kurang penting ataupun kurang ataupun mungkin boleh dihantar kemudian hari. Oke, seterusnya kita lihat. Remaja terdorong untuk melakukan sesuatu perkara di luar jangkaan apabila berasa tertekan. Mungkin dia tertekan betul, dia pergi menunggang motosikal dengan laju. Jadi macam mana? Apa yang berlaku? Mungkin akan berlaku kemalangan. Jadi pelajar sekalian, kalau kita berasa stres, kita mencari cara untuk menghilangkan stres tersebut. Bercerita dengan orang tua, bercerita dengan guru kaunseling di sekolah, bercerita dengan kawan-kawan, ataupun menelpon talian khas yang memudahkan kamu menghilangkan stres. Seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya ini penting sebab remaja ini selalu berdekatan dengan rakan, kan? Kita selalu dipengaruhi oleh rakan sendiri. Contohnya rakan kita memboros duit, membazir duit, sentiasa bersikap boros. Jadi kita pun ikut, kita pun dipengaruhi sebab manusia ini cenderung untuk dipengaruhi oleh orang sekeliling. Remaja mudah terpengaruh dengan rakan-rakan dan orang sekeliling kerana tiada pegangan dan maklumat hidup yang jelas. Pelajar sekalian, kita lihatnya orang yang berjaya, dia tidak akan mudah dipengaruhi oleh rakan-rakan. Sebaliknya, dia akan set satu maklumat dalam hidupnya. Contohnya, PT3 nanti saya ingin mendapatkan 5A, nanti SPM nanti saya ingin mendapatkan sekurang-kurangnya 8A. Seterusnya saya ingin menjadi seorang dentist, seterusnya saya ingin menjadi seorang accountant, saya ingin menjadi seorang peniaga, saya ingin menjadi seorang guru, saya ingin menjadi seorang peguam, wartawan, pemberita, banyak lagi, farmasis, kan? Jadi itu ialah maklumat hidup kita. Jadi kita tidak patut mudah terpengaruh, terutamanya games online. Ada PUBG lah, ada Mobile Legend lah. Semua ini adakah memberikan manfaat kepada hidup kita? Sebenarnya dari jangka panjang dia tidak memberikan manfaat, sebaliknya membazirkan masa. Kalau kita berkemampuan, kita boleh memiliki sebuah telefon bimbit, betul tak? Telefon bimbit itu kita boleh belajar banyak yang boleh kita belajar melalui YouTube. Contohnya kita mempelajari bahasa Inggris, kita mempelajari apa itu sains, kita mempelajari biologi, kita mempelajari kenapa virus COVID-19 ini boleh membahayakan kesihatan. Semua ini kita boleh mempelajari melalui YouTube, dan bukannya untuk memain online game saja. Permainan atas talian bolehlah, mungkin dalam satu hari itu 1 jam sahaja kita main game, tapi mungkin masa yang lain kita boleh meningkatkan kemahiran kita dalam aspek yang lain. Mungkin kita lemah dalam matematik, kita boleh rujuk dalam YouTube tu macam mana kita menjawab soalan matematik. Seterusnya lah pengaruh media massa. Mari kita lihatnya. Bagaimana faktor media massa ini boleh mempengaruhi konflik. Remaja mudah terpengaruh dengan drama dan filem yang berunsurkan keganasan. Contohnya, bukan saja unsur keganasannya. Contohnya sekarang ni dunia hiburan sangat besar. Contohnya ada Blackpink, ada BTS, kan, ada Big Bang. Semua ini merupakan merupakan puncak ataupun orang yang menjadi pelajar ingin mempelajari akan mencontohi mereka, ingin mereka terlalu mengagung-agungkan artis-artis ini sehingga mereka ingin menjadi seperti mereka. Sebenarnya identiti sendiri ini yang sangat penting. Kita mestilah ada identiti diri kita sendiri, membentuk identiti.
membentuk identiti yang baik. Kita tahu bahwa manusia ini lahir ke dunia ini adalah untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Tidak kira dari segi apa tanggung jawabnya. Mungkin kita mengajar orang lain menjadi baik, kita mengajar orang lain menjadi suka berkongsi, kita mengajar orang lain suka menolong, kita mengajar orang lain mengurangkan stres, kita mengajar orang lain macam mana menuju ataupun mencapai matlamat sendiri. Nah, itu yang kita mahu, kan? Jadi pelajar-pelajar sekalian, hari ini cikgu akan terangkan apa itu konflik identiti diri. Konflik itu kita perlu selesaikan sebelum kita membentuk personality kita yang unik dan tersendiri dan istimewa dalam diri seseorang. Kita tahu bahwa setiap orang manusia ini adalah istimewa, tapi mestilah ikut kepada ajaran agama dan juga sesuai dengan norma hidup masyarakat. Okey, itu sahaja untuk penjelasan untuk unit 14 ini. Cikgu harap kamu boleh salin nota ini dalam buku latihan. Kita akan berjumpa untuk video yang seterusnya. Sekian, terima